Semua itu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membantu antara satu sama lain kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian anak, maka mereka ini apabila mereka ini sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua ini berhak mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membicarakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang dicintai, ciri-ciri orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung kepada hadis-hadis yang menceritakan ciri-ciri orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang teliti dan tekun, sebagaimana yang disebut oleh, yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang bermaksud sesungguhnya Allah mencintai dan mengasihi orang yang bila mengerjakan sesuatu selalu memperbagus atau menyempurnakan perbuatannya. Ayyutqinahu, buat dengan yang terbaik. Maknanya dia buat sesuatu dengan tekun, dengan teliti, dengan cara yang terbaik, sama ada dari sudut ibadah dia ke ataupun dari sudut perkara fardu kifayah. Dua perkara lah. Satu fardu ain dari sudut sembahyang, ibadah dia puasa, zakat, dan juga perkara yang disebut sebagai ibadah yang harus dari sudut ibadah kita buat, dari sudut sembahyang sunat ke, kita buat yang terbaik dan berusaha untuk lakukan secara yang terbaik. Dari sudut ibadah, sekiranya kita nak buat yang terbaik, mesti ada ilmu, tuan-tuan. Kena ada ilmu. Kalau sekiranya kita buat yang terbaik tetapi ilmu tidak disertai dengan ilmu yang betul dalam melaksanakannya, maka ditakuti ianya membawa kepada perkara yang tidak baik. Maka dengan sebab itulah syarat antaranya ialah kena belajar. Dari sudut solat ke, dari sudut ibadah apa sekalipun kita nak buat, mesti belajar. Sebab tu fardu ain wajib. Wajib sebab disebut oleh Nabi SAW ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu fardu ain, kena belajar. Ini wajib belajar. Yang kita nak buat dari sudut ibadah. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah bila ada yang telah belajar dan menjadi pakar dalam perkara tersebut, maka terlepaslah orang lain daripada belajar. Tetapi digalakkan juga untuk terus belajar. Itu fardu kifayah. Manakala yang ketiga adalah ilmu yang diharamkan, ilmu yang sesat, ilmu sihir dan sebagainya. Ilmu-ilmu ni tidak wajib kita belajar, bahkan haram seseorang itu belajar, kecuali atas dasar untuk kita kata nak mengenali dan untuk memastikan supaya kita tidak ditipu. Ini berlaku pada orang tertentu saja. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, orang yang melakukan sesuatu dia buat dengan tekun dan teliti. Tekun dan teliti dia buat, maka orang ni orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang yang malang, makna orang yang susah. Sebagaimana disebut oleh baginda Nabi SAW, maksudnya sesungguhnya Allah suka membantu orang yang kemalangan. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang membantu orang yang dalam kemalangan, orang yang dalam kesusahan. Maknanya orang-orang mukmin di kalangan sesiapa sajalah, susah dan sebagainya, maka kita cuba sedaya upaya untuk bantu, ambil inisiatif pendekatan supaya dapat meringankan beban mereka. Tak kira lah masa nak puasa ke, nak hari raya ke, ataupun selain daripada itu. Dan dalam Islam pun memang digalakkan perkara ini. Sebab tu kita ada korban, kita ada korban, pensyariatan korban. Selain daripada mentaqarrub
mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah itu, kita lihat dari sudut hikmah yang lain, dari sudut yang lain kita dapat menjalinkan hubungan silaturahim, dapat menimbulkan rasa kasih sayang antara satu sama lain dalam pengagihan sumbangan daripada hasil korban. Begitu juga dalam zakat. Kita ada zakat wajib, ada zakat sunat. Ini semua menggambarkan bahawa Islam sangat mengambil berat berkaitan dengan membantu antara satu sama lain, terutama mereka-mereka yang menghadapi kesusahan. Orang yang dalam musafir susah, kita bantu tuan-tuan. Orang yang dalam kesusahan, sama ada mereka berada di rumah ataupun di mana sahaja, asal mereka susah, kita tahu, maka kita kena bantu. Jadi orang yang membantu seseorang yang dalam kesusahan, mereka ini juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang lemah lembut. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai lemah lembut dalam segala urusan, baik perbuatan, ucapan, pergaulan dan sebagainya. Orang yang lemah lembut, bukan pondak tuan, tapi maksudnya orang yang halus, yang kita nak kata apa, sopan dan seumpama dengannya lah. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis, orang yang paling ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin, kata Nabi SAW. Orang yang paling bersifat dengan sifat kasih sayang, bersifat dengan kasihan belas, orang yang paling bersifat dengan kasihan belas, bersifat dengan kasih sayang di kalangan umatku, kata Nabi SAW, ialah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tuan, sangat lemah lembut, terutama sekali dengan baginda Nabi SAW. Itu Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan orang lain, sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Sayyidina Abu Bakar sangat berlemah lembut. Dia tidak serupa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni Rasulullah sebut orang yang paling tegas di kalangan umatku ialah Sayyidina Umar. Orang yang paling tegas. Manakala orang yang paling kasihan belas, orang yang paling bersifat dengan kasih sayang di kalangan umatku ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar melayan baginda Nabi SAW dengan penuh kasih sayang tuan. Dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sentiasa memastikan Nabi ini berada dalam keadaan selamat kerana kasih kepada Nabi SAW. Dalam peperangan-peperangan yang disertai oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar akan pastikan Nabi SAW dilindungi. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Sayyidina Abu Bakar sangat mengambil berat dari sudut kasih sayang di kalangan para sahabat di antara satu sama lain. Maka dengan sebab itulah Rasulullah sebut dalam hadis mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar orang yang paling berlemah lembut di kalangan umat aku, kata Nabi SAW. Dan kita juga boleh bersifat demikian, kita berusaha ke arah itu. Dan orang-orang yang seperti ini juga orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sifat sikap yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh sahabat dan orang yang paling lemah lembut tak adalah baginda Nabi SAW lah. Cuma di kalangan umat Nabi, orang yang paling lemah lembut, kasihan belah ialah Sayyidina Abu Bakar. Dan kita meneladani baginda Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, peramah. Orang yang peramah, sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah menyukai orang yang mudah dan ringan dalam perkataan dan perbuatan, yakni manis muka dan ramah tamah. Dia sentiasa manis muka tuan. Manis muka dia, senyum selalu. Bukan kata gelak ketawa, bukan bergelak ketawa siapa tak ingat dunia, apatah lagi akhirat dia. Ketawa berdekah-dekah
sehingga tak ingat dunia, apatah lagi nak ingat akhirat. Bukan begitu. Maksudnya senyum selalu. Kita pun tuan-tuan, apabila kita tengok orang ni senyum pada kita, kita rasa suka, walaupun kita tak tahu senyum kepada dia ataupun tidak. Ada. Kita ni kadang-kadang orang senyum pada kita, kita senyum, tapi orang kata kita tak senyum, maknanya kita pun tak tahu kita senyum ke tidak pada dia. Tapi bila dia senyum pada kita, kita suka. Senyum, ramah, suka, bersapa, kita kata, menyantuni. Menyantuni kalau kita di rumah, menyantuni tetamu. Kalau kita mari secara berjemaah ni, kita menyantuni sahabat-sahabat kita, tanya khabar. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana kita pergi ziarah orang sakit, adab kita ziarah orang sakit ni, kita kena cerita benda-benda baik pada mereka. Tu salah satunya adab. Dan kita tak, kalau boleh jangan duduk lama. Jangan duduk lama dengan orang-orang yang sakit ni, sebab mungkin dia ni ada benda yang perlu dia kena selesaikan dari sudut ajak. Kecuali kata ulama, sekiranya dia ni nampaknya dia suka kalau kita duduk lama sikit dengan dia, maka bolehlah kita sambung sikit lagi, supaya dia ni terhibur. Tu cara kita untuk menyantuni masyarakat, orang sakit di Islam aja. Menyantuni kanak-kanak. Saya ingat almarhum Tuan Guru Haji Mak Bakok, anak pada Tok Kenali, dalam poket dia tu ada coklat selalu tu. Ada coklat selalu. Jadi kalau dia jumpa kan budak-budak, dia akan bagi. Maknanya dia menyantuni. Cara dia menyantuni kanak-kanak, cara dia menyantuni orang tua, orang yang sebaya dengan dia, remaja dan sebagainya. Jadi salah satunya ialah bermanis muka. Bermanis muka dan beramah tamah dengan sesama kita. Jangan masam muka, mari masjid masam muka. Memanglah ada masalah, kita pun ada masalah juga kan. Tapi orang yang tengok kita masam muka, cuba kita senyum kepada orang yang masam muka. Mudah-mudahan dia hilanglah sikit masam muka dia tu. Tengok senyum. Jangan pula bergelak ketawa depan dia, marah tuan-tuan. Jangan buat begitu. Jadi Islam ajar supaya sederhana. Bukan kata nampak masam kita pun suka. Tidak benar lah tuan-tuan. Jadi kita bermanis muka, menyantuni sahabat-sahabat kita. Kita mari masjid surau ni, begitulah kita buat. Sesungguhnya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebut, sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai di antara kamu dan dekat kedudukannya kepadaku pada hari kiamat ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW sebut. Dalam hadis Rasulullah sebut, orang yang paling aku cintai di antara kamu, maknanya kita, dan orang yang dekat kedudukannya padaku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ni antara ciri-ciri, bukan setakat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhirat nanti mereka ini orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukannya di hari kiamat berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu akhlak baik. Kita manis muka ni akhlak baiklah. Beramah mesra, akhlak baiklah. Menyantuni sahabat-sahabat, kawan-kawan, jiran, tetangga, masyarakat, orang tua, orang dewasa, orang remaja, kanak-kanak. Jadi kita menyantuni dan berkasih sayang di antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, orang ni Nabi Allah Ta'ala mencintai mereka, dan di akhirat nanti orang yang berakhlak mulia ini orang yang dekat dengan aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita banyak selawat pada Nabi, banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Orang yang banyak selawat ke atas Nabi 10 kali paling kurang petang, pagi 10 kali petang, istiqamah, syariat istiqamah,
mudah-mudahan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, bila kita amalkan, kita orang yang dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Dan rumahnya sering dikunjungi, yang ramah tamah dan disukai orang. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu dan dekat kedudukannya kepadaku pada hari kiamat ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya, dan orang-orang yang rumahnya sering dikunjungi. Maknanya dia terima tetamu. Kalau boleh tetamu mari tu bawa rahmat dah tu. Marinya tetamu dia singgah, dia buat jamuan ke, dia buat tetamu selalu buat, dan menyantuni tetamu dengan sebaik-baiknya, yang ramah tamah dan disukai orang. Jadi macam mana kita nak suruh orang suka kepada kita? Nak suruh orang suka kepada kita supaya mereka ini kita dapat menyantuni dengan sebaik-baiknya. Jadi kita kena ajarlah macam mana. Antaranya ialah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dari sudut tutur kata, jangan menyakiti antara satu sama lain. Dari sudut pergaulan, kita cuba sedaya upaya untuk elakkan daripada bertelingkah, bertengkar dan sebagainya. Dalam WhatsApp pun begitu. Dalam WhatsApp lagi lah tuan-tuan, kadang-kadang kita bercakap bukan kata kita marah, orang kata kita marah. Tu masalah dalam WhatsApp, dalam Facebook ke, dalam medsos ni, media sosial ni tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan dalam medsos ni. Sebab tu kena susun ayat betul-betul. Biar nampak kita ni bukan marah, tapi kadang-kadang kita hantar benda-benda yang kita bukan marah, tapi orang kata kita marah, menyebabkan sahabat-sahabat lain dalam grup merajuk. Jadi lebih baik diamlah. Lebih baik tak payah menulis, tak payah komen. Jumpa senyum, jumpa santuni, bermesra, beramal mesra. Dalam WhatsApp amat benar-benar penting. Kalau nak ulah, kalau rasa kita mampu ulah dengan baik supaya orang ni boleh faham betul-betul tanpa orang marah kepada kita, okey, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya kalau aku ulas ni, kau orang salah faham pula kau, jadi elakkanlah supaya tidak berlaku pergaduhan dan sebagainya. Macam-macam dalam WhatsApp cakap biasa-biasa, tengok cari kena pukul. Ada masuk dalam soal apa? Cakap dalam WhatsApp je, keluar daripada WhatsApp bergaduh. Bergaduh dah. Allah na'udzubillah min zalik. Dan orang yang paling aku benci dan jauh kedudukannya dariku, na'udzubillah min zalik, pada hari kiamat ialah orang yang cakap besar. Maknanya yang suka bercakap dan dalam percakapannya banyak mengumpat dan mencerca orang lain. Ini kena elak. Kena elak daripada mengumpat, daripada mencerca orang lain, sama ada berdepan ataupun di belakang lagi lah. Kita kena elakkan. Atas Islam ajar kepada kita, kalau nak tegur orang pun kita tegur dengan cara baik. Jangan tegur, jangan nasihat depan orang ramai. Cari masa yang sesuai. Kita sama dia ke, bertukar-tukar pandangan. Bukan nampak kita nak ajar ke, buatlah macam mana sekalipun biar senang dia. Senang. Jadi yang suka bercakap, di dalam percakapannya banyak mengumpat dan mencerca orang lain, cakap salah. Yang besar kepala dan sombong. Orang-orang ni orang yang dibenci oleh baginda Nabi SAW. Maknanya dari sudut akhlaknya, akhlak yang mazmumah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak ialah akhlak mahmudah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita dah tahu. Cuma kita sedaya upaya untuk beramal dengan perkara tersebut, mudah-mudahan. Yang kelima, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang taat. Orang yang taat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran kita baca, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Maknanya ikut baginda Nabi SAW, yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada kamu. Kita taat pada Allah, Allah akan kasih dan cinta kepada kita. Sebagaimana disebut oleh baginda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyukai pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepadanya. Bukan kata orang tua yang taat Allah Ta'ala tak cinta. Cuma Rasulullah SAW nak ceritanya orang muda yang hidup dalam ketaatan Allah suka. Sebab apa? Orang muda ni ujian dia banyak sikit. Ujian banyak sikit orang muda. Kita tengok hari ni lah, tak kita? Macam-macam nak berhibur. Budak-budak sekarang ni main basikal, tak kan? Orang muda gatih basikal, gatih ni. Kalau yang apa, yang dewasa sikit, ride motor tu orang muda, walaupun ada juga orang yang dewasa, orang tua, umur 50, 60 ada dah tuan yang ride ni, basikal pun ada. Tapi nak cerita orang muda ni, zaman muda adalah zaman yang berhibur. Jiwa muda ni jiwa nak berhibur dah tuan. Jiwa nak berhibur. Tapi dalam keadaan dia ni muda, dalam keadaan umurnya di kalangan sahabat-sahabat umur yang sebaya dengan mereka ini, pergi mari dalam keadaan bersukaria dan sebagainya, tetapi dia tetap istiqamah, menghabiskan masa mudanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjemaah tak dijaga dengan baik. Salat berjemaah dijaga dengan baik. Amalan-amalan sunat dijaga dengan baik. Dari sudut percakapan, pergaulan, mereka berhati-hati, dan seumpama dengannya lah. Ini orang muda. Jadi Rasulullah sebut secara khusus menggambarkan bahawa orang muda ni ujian dia lebih sikit, tapi sekiranya mereka ini mampu dalam keadaan istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW. Baik, seterusnya yang keenam, orang yang mempunyai pekerjaan. Orang yang mempunyai pekerjaan, sebagaimana disebut oleh baginda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengasihi hambanya yang mukmin dan mempunyai usaha. Maknanya mempunyai pekerjaan dan bekerja dengan baiklah. Hadis yang kita baca tadi, orang yang tekun dalam melakukan tugas, melaksanakan tugas, dilakukan dengan itqan, dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh kesungguhan dan sebagainya. Yang ni pula orang yang mempunyai pekerjaan, orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang mukmin yang bekerja antaranya. Maknanya kita kena bekerja. Islam suruh kita berusaha, bukan kata duduk saja. Bukan kata duduk saja, berusaha. Sama ada untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk negara dan sebagainya, kita bekerja. Bekerja, orang-orang yang bekerja ini dengan pekerjaannya yang harus, bahkan ianya kadang-kadang membawa pada fardu kifayah. Bahkan mencari nafkah ini adalah kewajipan bagi kita, nak cari nafkah, supaya kita dapat berbelanja untuk anak-anak, untuk isteri dan sebagainya. Yang lebih tu kita boleh infak pula. Jadi orang-orang yang bekerja dalam masa yang sama, dia taat kepada Allah. Bila masa masuk waktu solat, berhenti solat dan sebagainya, maka mereka ini orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis rupanya orang yang bekerja ni. Jadi kita kena kerja dengan betul-betul, insya-Allah. Yang ketujuh, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, sesungguhnya kata Nabi SAW,
Allah menyukai hambanya yang bertakwa lagi kaya, tetapi tidak menunjukkan diri atas kekayaannya. Tidak menunjukkan diri atas kekayaannya. Allah suka hambanya yang bertakwa lagi kaya. Kelebihan orang yang kaya ini, kalau sekiranya mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih pada orang lain, tuan. Harta ada pada dia, hidup pun senang, tak ada masalah. Dalam masa yang sama, dia ni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang kaya raya, tetapi mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, adalah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Setengah ulama kata haqqa tuqatih ni telah dimasukkan dengan ittaqullaha mastata'tum. Mari ayat yang seterusnya, ittaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Sekadar yang kamu mampu. Ulama kata ayat ni memasukkan ataupun membatalkan hukum bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan setengah ulama kata ianya tidak dimasukkan. Cuma maksud haqqa tuqatih itu ialah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi nak ceritanya perintah takwa ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jaminan takwa ini salah satu daripada benda yang boleh menarik rahmat Allah kepada seseorang. Dengan seseorang itu bertakwa kepada Allah dalam melakukan sesuatu, mereka ingat Allah. Bila ingat pada Allah, mereka tak mampu, mereka tak nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat benda ni Allah taala larang, dia tak buat. Benda ni Allah taala suruh buat ni, kena buat, dan buat pula dengan yang terbaik. Kalau Allah taala suruh sembahyang, maka dia buat cara yang terbaik. Kalau Allah taala suruh puasa, maka puasanya adalah yang terbaik. Kalau sekiranya Allah taala suruh bertanggungjawab dalam sesuatu perkara, maka dia melakukannya dengan yang terbaik. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Sebab tu ada dalam ianya menjadi rukun khutbah. Rukun khutbah sekiranya tidak disebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka tidak sah khutbah tersebut. Jadi ia menjadi rukun khutbah, menggambarkan takwa ini merupakan satu perkara yang penting. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang rendah hati, dan mereka ini dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, orang yang selalu mengulangi doanya. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ud'uni fastajib lakum. Hendaklah kamu mohon kepadaku, doalah kepadaku. Kata Allah, kamu berdoa kepadaku. Kita berdoa kepada Allah ini menggambarkan kita ini hamba Allah. Hamba Allah. Karena itu ia menjadi satu ibadah. Berdoa itu sendiri ada satu ibadah. Kita berdoa kepada Allah. Dan Nabi SAW juga berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Dan Nabi mengulangi doanya. Kalau sekiranya nak pada sesuatu, Nabi mengulangi 3 kali. 3 kali Nabi doa. Ulang 3 kali. Dan Rasulullah sebut Allah mencintai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ini Maha Pemurah, tuan-tuan. Allah Maha Pemurah.
bila hamba dia minta, lagi dia suka. Lagi dia suka. Jadi minta kerana ianya menggambarkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita, seseorang tu jangan enggan berdoa. Nak sesuatu, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita buat sesuatu, dalam kita berusaha, jangan tinggal doa. Barulah kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kerja, dalam melakukan sesuatu, dalam kehidupan kita seharian. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja tuan-tuan, kontraktor ke profesional ke apa sekalipun, kita bekerja. Kita bekerja, dan orang yang bekerja ini orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa keadaan kita bekerja itu, jangan kita lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kalau kita dapat zikir, kita dapat rezeki yang Allah Taala bagi, pertambahan rezeki, ianya adalah rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau naik pangkat pun, mudah-mudahan Allah Taala memberkati, membantu kita, dan seumpama dengannya lah. Jadi dengan sebab itu, bila kita berdoa selalu, kita sentiasa rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mohon dengan Allah. Kita mohon dengan Allah. Kita bolakkan hati kita sentiasa buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, orang yang menunaikan fardu dan sunat. Rasulullah SAW menyebut, bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menunaikan keringanan yang telah ditetapkan, seperti rukhsah dalam perjalanan jauh. Sebagaimana juga dia menyukai orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita buat sesuatu benda yang ditetapkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanglah Allah Taala suka. Yang kedua, kita buat benda yang diberi rukhsah, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah suka, tuan-tuan. Jangan pula kata bila kita berjalan jauh, dulu zaman Nabi betul lah berjalan jauh, naik unta jauh, nak sampai kadang-kadang sebulan, seminggu, penat. Jadi kenalah pada masa tu boleh jamak takdim, jamak takhir. Jadi zaman sekarang ni tak sesuai dah. Naik flight, naik kereta pulak mewah, nak sampai bukan kata sebulan 2 bulan. Tak boleh kata begitu. Kerana ia rukhsah. Perjalanan ini memenatkan, tuan-tuan. Walaupun naik kereta sedap macam mana sekalipun, ianya memenatkan. Naik flight bukan kata tak penat juga. Kita tunggu flight, naik bas, tunggu bas. Tunggu tu bukan kata relax, tuan-tuan. Tunggu tu penat, tuan-tuan. Duduk, kadang-kadang tak ada kursi, kena berdiri. Tak kepenat. Dalam perjalanan kita tak tahu lagi apa nak berlaku dalam perjalanan. Macam-macam lagi. Jadi bila menggunakan rukhsah yang Allah Ta'ala bagi, orang-orang ini dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada melakukan perkara-perkara yang sunat. Yang sunat-sunat ni, tuan-tuan, adalah menampung kepada perkara yang fardu. Menampung perkara yang fardu. Kata Nabi SAW, sembahyang sunat seseorang akan menampung solat fardu yang ada kekurangan yang dilakukan. Kita sempurna ke sembahyang kita, tuan-tuan? Memanglah rukun saya buat belaka, tak sempurna lah. Dari sudut khusyuk, cuba kita cek, boleh khusyuk ke 100% dalam solat? Nasib baik khusyuk itu sunat. Ulama sebut khusyuk itu adalah penyempurna solat seseorang. Khusyuk tu. Maka kita cek. Kita tak akan mampu 100%, terutama sekarang ujian macam-macam sekarang hari ni, tuan-tuan, fitnah dan sebagainya. Jadi dari sudut itulah kita kena perbanyakkan sembahyang sunat. Di akhirat nanti cek sembahyang fardu ada,
kekurangan, ambil semayang sunat, tampung. Begitu juga zakat. Ada kekurangan, ambil apa zakat sunat, sedekah, infak dan sebagainya. Haji pun begitu juga, puasa pun begitu juga, ibadah-ibadah fardu yang lain pun begitu juga, perbanyakkan perkara yang sunnah. Itulah tuan-tuan para hadirin semua, kita mampu sentuh hari ini hadis Nabi SAW 9 perkara. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi hadis-hadis yang Nabi ceritakan berkaitan dengan orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab rahimahullah menggariskan 38 tuan. Malam ni 9. Insya-Allah sambung lagi. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم